menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Chua Chee Hiong, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan pelancaran laman web projek perumahan kos sederhana 20 bilik dengan hormat silakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang saya hormati Yang mulia Datuk Syed Ali Alatas, Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Yang berbahagia Datuk Muhammad Alayuddin, Cik Hassan, Timbalan Presiden DPMM, yang khususnya Ahli Jawatan Kuasa DPMM, yang pengusaha Encik Khairuddin Rahman, wakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang khususnya yang berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu hormat, wakil-wakil media, dan pada semua yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada DPMM yang telah bersudi untuk saya pada pagi ini untuk ke satu majlis penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan mereka bentuk program perumahan kos sederhana dan juga serta rasmian laman web DPMM pada pagi yang mulia ini. Kita dah dengar tadi ucapan oleh Presiden sendiri, dan kita memang mengetahui begitu banyak pengalaman yang ada pada Presiden sendiri, memandangkan beliau telah terlibat dengan perniagaan kemajuan tanah sebagai developer dan lain-lain. Saya pun tak sedar Datuk Presiden pun mempunyai sebuah hotel di London. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa dalam dari segi pengalaman yang ada pada beliau. Saya juga pada pagi ini ingin mengucapkan tahniah kepada DPMM yang telah pun berjaya membuat langkah untuk membantu usaha kerajaan untuk membina rumah-rumah dalam kemampuan rakyat kita yang boleh dijual setakat 200,000. Dan DPMM tadi Presiden kata tak payah bagi untung lah, kita jual dengan kos. Pada pendapat saya, kalau kita untung dengan kadar yang minima pun sudah cukup, sudah memadai. Ini juga jelas menunjukkan sumbangan DPMM kepada usaha-usaha kerajaan. Saya harap misi DPMM untuk membina rumah kos rendah, kos sederhana supaya rakyat Malaysia ni dapat memperoleh sekurang-kurangnya sebuah rumah untuk didiami adalah satu perkara yang kita harus memberi galakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ingin memulakan ucapan saya lah sebenarnya dengan gambaran global yang ada pada kita pada hari ini. Tapi kita semua maklum, dunia sedang berubah dan ekonomi di dunia pada puratanya buat hari ini masih dalam satu keadaan yang tidak menentu. Walaupun demikian, kita dapat melihat Malaysia dan negara-negara di rantau Asia mungkin lebih bernasib baik sedikit karena nak banding dengan negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat. Kita dengan usaha kerajaan dapat meneruskan dengan agenda kerajaan, dan kita dapat melihat juga dalam tahun lepas, tahun ini pertumbuhan ekonomi Malaysia ini akan mencatatkan sekurang-kurangnya 5.2%. Ini jelas menunjukkan bahawa usaha kerajaan pusat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang berkesan dari segi ETP, Economic Transformation, dari segi Government Transformation. Ini amatlah berkesan. Dalam 4 tahun ini kita dapat melihat semua aspek negara kita ni telah pun mempunyai rekod yang begitu baik sekali. Walaupun demikian, kita juga dapat melihat
oleh kerana begitu banyak peluang ditawarkan kepada penduduk-penduduk kita di bandar-bandar yang besar, khususnya di Lembah Kelang, di Johor Bahru, Pulau Pinang, maka satu trend penghijraan penduduk dapat dilihat oleh kita, iaitu penduduk-penduduk dari tempat-tempat desa, di negeri-negeri yang kurang maju akan berhijrah ke bandar-bandar besar untuk mencari peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan lain-lain. Dan oleh demikian kita harus berhati-hati, kerajaan pusat harus mempunyai satu perancangan untuk jangka masa panjang. Hari ini kita dapat melihat lebih kurang 70% penduduk kita tinggal di tempat-tempat urban ataupun bandar-bandar besar. Dan bila kita maju masuk ke tahun 2020, peratus satu akan naik hingga 80%. Kita memang mengalu-alukan penghijraan rakyat kita ke bandar-bandar besar untuk mencari pekerjaan, untuk menyumbang tenaga pada perniagaan-perniagaan yang ada. Tetapi kita harus berhati-hati seperti saya kata, oleh kerana kita tak nak bila bandar besar kita menjadi lebih besar, jadi city, jadi meta city, jadi konurbasi yang besar, dan jika rakyat tidak mempunyai satu tempat selesa untuk tinggal, kita dapat lihat dah kesan-kesan penghijraan ini telah membawa kesan yang cukup buruk di negara-negara seperti di Filipina, di mana Manila hari ini. Kalau kita pergi ke Manila, kita tengok rakyat mereka tak ada rumah nak tinggal. Mereka ni tinggal di mana sajalah, buat kemah hanya untuk jadi rumah mereka. Di city seperti Cairo, seperti Lagos di Nigeria, seperti Rio de Janeiro di Brazil pun dapat melihat kesan yang buruk ni dah lama berlaku. Dan kerajaan masih tidak mampu untuk menyelesaikan masalah perumahan untuk rakyat mereka. Dan dalam masalah ni, Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi amaran dan beri teguran kepada semua kementerian, khususnya Kementerian Perubahan dan Kecepatan, untuk berusaha mencari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Sebab kita tak nak melihat buat masa ini kita masih boleh tahan lagi, kan? Masih kalau tak dapat beli rumah, kita boleh sewa lagi, masih mampu bersewa. Tapi bila kita tak nak melihat sampai satu tahap, bila negara pula maju ke satu tahap yang lebih membanggakan, tetapi rakyat kita tidak mempunyai rumah untuk didiami. Dan kita tak nak melihat di bandar-bandar besar seperti di Lembah Kelang, kemungkinan akan wujud kumuh, kawasan kumuh ataupun slum area. Ini memang kita nak mengelakkan. Dan buat masa ini, kerajaan pusat, iaitu Jabatan Perdana Menteri dan kementerian saya, memang mempunyai satu perancangan nak cari jalan untuk menangani isu perumahan di negara ini. Saya sentiasa bila saya pergi kat masuk ke majlis-majlis untuk merasmikan program-program, saya sentiasa memberitahu bahawa kerajaan sedang mempunyai perancangan yang konkret untuk membina rumah yang cukupi untuk rakyat kita yang berada di bandar-bandar besar. Umpamanya di kementerian saya, tapi rumah yang kita sebut ialah rumah mampu milik. Dan kita sentiasa dengar orang kata rumah mampu milik. Apakah maksud rumah mampu milik ini? Rumah mampu milik ini adalah di bawah 4 jenis. Yang pertama ialah di bawah kementerian saya. Di dalam kementerian saya, kita mempunyai satu program yang dikenali sebagai Program Perumahan Rakyat, PPR,
yang dilaksanakan oleh Jabatan Perumahan Negara, sebuah agensi di dalam KPKT, kementerian saya, di mana kita membina rumah untuk menawarkan kepada golongan rakyat yang berpendapatan isi rumah RM2,500 sebulan dan ke bawah. Dan di bawah jenis ini ada pula dua kategori. Satu yang kita melihat di KL itu begitu banyak bangunan yang bertingkat-tingkat, rumah bertingkat-tingkat. Ini disewa ataupun dijual. Kalau disewa, kita bantu rakyat kita oleh kerana mereka ni datang dari golongan yang berpendapatan rendah, maka kita sewakan mereka ni hanya RM124 sebulan saja. Bagi rumah PPR yang dijual, kita hanya jual dalam harga lingkungan RM35,000 sahaja. Sedangkan kita memang memerlukan RM140,000 untuk menyiapkan sebuah rumah di bawah program PPR. Baru ni saya pun bagi tahu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, saya kata kemungkinan masa sudah tibalah, sebab rumah kita jual RM35,000 ni sudah memang tidak mencerminkan realiti pada hari ini. Mungkin kita harus naik sedikit. Jangan bagi kerajaan memberikan subsidi yang terlalu banyak, dan ini merupakan satu subsidi yang diberikan oleh kerajaan pusat. Dan Perdana Menteri setuju. Dia kata tak apa, dibuat dulu satu paper, kita boleh mengkaji, kita bincang tengok sama ada perlu atau tidak kita menaiki itu jumlah RM35,000. Lepas tu rumah mampu milik yang kedua ialah di bawah program Prima yang dilaksanakan melalui usaha-sama kerajaan dan swasta dan membina rumah untuk golongan berpendapatan sederhana, iaitu dari ringgit Malaysia RM3,000 sebulan hingga RM7,500 sebulan. Ya, ini kita pun dah sentiasa dengar Prima telah membuat begitu banyak pengumuman di mananya lokasi-lokasi rumah akan dibina. Sepanjang setahu saya dah bina habis dua lokasi, satu di Putrajaya, satu lagi di Seremban. Yang ketiga di bawah SPNB, saya tak tahu sama ada SPNB ada wakil atau tidak, tetapi SPNB merupakan sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan, dan syarikat ini juga ataupun agensi ini juga diberikan tanggungjawab untuk membina rumah kos sederhana. Ya. Mungkin peranan ini adalah lebih kurang sama dengan DPMM lah. Ya. Dan rumah jenis keempat ni ialah rumah yang dibina oleh pemaju swasta yang telah menyambut seruan kerajaan negeri. Seperti kita semua maklum, di setiap negeri bila pemaju swasta ingin memajukan tanah-tanah untuk membuat rumah untuk dijual, maka kerajaan negeri akan meletakkan satu syarat, iaitu 30% atau peratusan yang akan ditetapkan oleh kerajaan masing-masing, kerajaan negeri masing-masing, supaya pemaju membina juga rumah kos rendah ataupun kos sederhana rendah untuk dijual kepada golongan yang layak memiliki rumah seumpama ini. Dan pada peratanya, rumah yang dijual oleh pemaju swasta apabila siap dibina kepada rakyat yang layak ialah dalam lingkungan ringgit Malaysia RM42,000. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian, di bawah bajet 2013, kerajaan turut memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 1.9 bilion bagi membina 123,000 unit rumah dengan harga berpatutan di kawasan-kawasan strategik yang akan dilaksanakan oleh kementerian saya, iaitu saya dah sebut tadi program PPR, program Prima dan juga SPNB, Syarikat Perumahan Negara Berhad. Apabila semua projek perumahan siap, ini dijangka akan memberi manfaat besar kepada golongan berpendapatan rendah
dan menikmati kehidupan di dalam sebuah rumah yang selesa. Semua rumah-rumah yang dibina agak cukup selesa untuk satu keluarga. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya dipahamkan tadi dengan ucapan Presiden DPMM, DPMM juga ingin mula pembinaan di negeri Johor, dan selepas itu jika negeri-negeri yang lain dapat tawarkan tanah-tanah secara percuma ataupun dengan premium yang agak rendah, kan, kadang-kadang bukan semua percuma, kena bayar juga premium kat kerajaan negeri. Tak apalah kalau kerajaan negeri setuju pun premium tu tak tinggi mana. So kita ambil DPMM boleh memainkan peranan, dan ini akan banyak menyumbang pada kerajaan, usaha kerajaan untuk menyediakan rumah yang mencukupi untuk rakyat kita. Cuma saya sebagai Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan ingin memberitahu kepada DPMM, kalau ada kemajuan tanah dilaksanakan oleh DPMM, memang ianya harus melalui sebuah bukan badan, sebuah syarikat yang merupakan subsidi kepada DPMM, bukan subsidi, subsidiary kepada DPMM. Dan kalau kita ingin melibatkan dalam program-program sebagai pemaju perumahan di negara ini, DPMM melalui syarikat yang saya katakan tadi harus menepati segala syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Akta Pemajuan Perubahan, Kawalan dan Pelesinan 1966. Dan syarat-syarat yang ditetapkan di bawah akta ini memang senang dimenuhi, tak ada masalah. Jika DPMM ada apa-apa yang saya sebagai menteri dapat membantu, janganlah lupa, janganlah segan, datanglah ke kementerian. Saya akan cuba untuk membantu DPMM dalam skim dan menjayakan segala perancangan yang diadakan. Baiklah tuan-tuan dan puan, dengan kata demikian, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Presiden dan semua di jawatan kuasa DPMM yang telah bersudi jemput saya, dan dengan penuh harapan dan penuh keyakinan bahawa DPMM akan memainkan peranan yang berkesan untuk menjayakan segala rancangan DPMM. Saya dengan amat sukacitanya merasmikan majlis perasmian website dan majlis mengiktirafkan pemenang-pemenang hadiah reka bentuk program perubahan kos sederhana. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.